Assalamualaikum. Tadi nampak Syah Arfan. Hilang Arfan. Hadif, malam ni. Tengok. Tak tengok juga. Okey. Jangan tunggu kawan-kawan kita. Tadi nampak Syah Arfan keluar. Semua dah makan Hadif dah makan Hadif? Ibna dah makan? Mikael dah makan? Laila. No. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okey. Sekejap tunggu kawan-kawan kita. Sekejap. Okey. Mana kawan-kawan kita ni? Rashad. Okey, Muaz tak boleh masuk. Muaz pergi klinik. Okey. Rashad. Makan dah Rashad? Macam mana hari ni okey? Sihat? Sihat je. Sihat je. Alhamdulillah. Nampak macam tak larat je tu. Saya on diet tu yang makan, saya makan sikit je tu yang. Sorry. Kenapa awak diet? Saya dah naik 84 kg. Betul ke? Betul lah. Oh. Apa? Diet ni dia bukan kurangkan makan. Dia awak jaga pemakanan tu. Air manis minum tak air manis? Air manis kurangkan, banyak minum air masak. Air gas. Okey? Kita dah pukul dah ni. Kita tunggu 10 minit lagi, tunggu 10 minit lagi. Kemudian kita akan mulakan kelas. Okey, hari ni kita akan teruskan dengan sirah so pastikan ada buku sirah dekat awak. Buku sirah dengan buku latihan. Latihan sirah. Okey. Muaz. Kan Muaz pergi klinik. Okey. Sekejap, tunggu kawan-kawan kita sikit lagi. Muaz. Oh Muaz. Kata pergi klinik. Dah balik dah? Tak dengar. Kata dah pergi klinik. Kenapa? Mata awak kenapa? Merah. Main game banyak sangat tu. Mana ada tadi. Main game je. Malah mata merah. Dari mana ada boleh main game? Isnin Jumaat. Cik. Betul lah. Tapi bang betul kan Ustaz. Syah. Syah tak mandi. Apa ni Syah? Janganlah mengaku depan orang. Dia tak mandi lagi. Apa Kak? Esok start PKPD lah. Oh, esok PKPD. Tapi ada beza ke? Sama je. Saya tengok dekat situ nampak macam kilang je lah. Yang nampak macam banyak tutup. Sebab dia benarkan kilang makanan je beroperasi. Tapi entahlah, saya pun tak tahu lah. Tapi macam akak essential kena kerja juga. Sama juga. Work from home ke pergi office? Work kat office 1 hari seminggu. Tapi kalau essential macam bank ni kena pergi kerja jugalah walaupun dalam PKPD. Akak bahagian apa Kak? Akak head office, branch operation. Oh, faham. Entah Kak. PKPD, PKPB bila nak habis tak tahu. PKPP sendiri lah. Okay.
Kesian kat budak-budak ni. Macam mana lah dia orang ni. Okey. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita boleh mula ke? Syah, okey Syah? Boleh mula Syah? Syah nampak macam tak sihat je. Okey Syah? Pagi tadi kan, saya bangun tidur terus mata saya sakit. Sebab apa? Sebab semalam sebelum awak tidur, waktu awak tutup lampu, awak still tengok phone lagi. Betul tak? Saya tak tengok phone. Dia tak main phone, dia banyak tengok YouTube. Main YouTube. Okay. YouTube. Okay. Anak-anak Malaysia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Kita mulakan. Okay. Kita baca doa surah Al-Fatihah and selawat. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Okay, anak-anak murid Ustaz. Okay, seperti biasa hari ni hari Jumaat. Hari terakhir untuk awak sekolah sebelum awak cuti 2 hari, kemudian sambung balik. Tak tahu sampai bila kita akan berterusan macam ni. Tapi anak-anak murid Ustaz, sebelum Ustaz mulakan kelas, okay, dengar baik-baik. Sebelum tu, Syah ada tak tu? Syah ada kan? Ada tak tu? Ni tak buka kamera ni, boleh tak awak tolong buka kamera supaya Ustaz tahu yang awak ada kat situ? Syah ada. Okay. Udah ada. Udah? Tak ada ni. Noh ada, ya. Noh ada. Okay, terima kasih. Udah Noh ada. Laila ada? Tak, kamera rosak. Okay. Laila ada? Okay. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Muaz. Kenapa Ustaz terima kasih? Sebab bila Ustaz terbaca, Muaz tadi kata, bila Muaz kata mata dia merah. Okay. Anak-anak murid Ustaz, dia mengingatkan Ustaz, dengar sini, Ustaz tak nak masuk belajar dulu, relax dulu, tenang dulu. Dia mengingatkan Ustaz kepada semalam Ustaz ada terbaca. Semalam Ustaz ada terbaca satu post berkaitan dengan berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan burnout. Maksudnya pelajar ataupun di pihak anak-anak murid pun kadang-kadang dia akan rasa burnout. What is burnout? Burnout ni rasa macam dia dah tak boleh pergi dah. Dia macam dah tepu lah. Dia dah tepu lah. So anak-anak murid Ustaz fikir-fikir semalam sampai ke hari ni Ustaz berfikir. Ustaz tahu awak semua pun adalah manusia biasa. Bukan awak je. Ustaz manusia biasa, awak manusia biasa dan awak masih lagi kanak-kanak, masih lagi budak-budak. Which is kesihatan, the health is the most important things that we have to care. Maksudnya kita mesti kena jaga kesihatan. So bila Ustaz fikir, ini Muaz mungkin baru seorang. Muaz mungkin seorang jadi mata merah. Ustaz tak tahu, mungkin Amsyar Mirzal mata dah hijau ke kan. Mata dah hijau ke. Kaiser mungkin dah mata hitam ke. Syah mungkin mata dia dah jadi mata Sharingan ke. Itu Ustaz tak tahulah. So anak-anak murid Ustaz bila Ustaz terfikir, Ustaz betul, awak semua pun manusia biasa. Jangan kata awak, Ustaz tengok skrin lama-lama pun Ustaz rasa kejap pakai spek, kejap buang, kejap pakai spek, kejap buang. Sebab Ustaz pun rasa lama-lama mata Ustaz sakit. Siapa ada cara, macam mana kita nak buat benda ni? Okay, Ustaz tak nak masuk kelas lagi lah. Sebab Ustaz rasa benda ni, this issue is quite serious. Sebab Ustaz pun
Ustaz pun tak nak lah kan kita Ustaz duk ajar silibus tapi dalam masa yang sama Ustaz mengabaikan kesihatan awak. Ustaz pun tak selesa lah benda tu. So siapa ada cadangan Ustaz? Boleh tak satu hari tu kita tak payah buat Zoom. Kita buat voice call je Ustaz. Okey, kita buat voice call je. Saya dengar je, saya tak payah tengok. Okey, contoh. Okey, ini Ustaz nak cadangan daripada awak sebab Ustaz tak nak benda ni mengganggu kesihatan awak. Ustaz, boleh tak satu hari tu kita tak payah kelas? Itu susah sikit lah Ustaz. Tak boleh nak bantu lah macam tu. Sebab Ustaz pun terikat dengan ni kan. Kita pun terikat dengan jadual. Ataupun Ustaz, boleh tak? Saya pun masa dah tak boleh dah Ustaz sebab kelas banyak sangat. Satu hari tu kita tengok video je Ustaz. Contoh, apa cadangan yang awak boleh bagi kepada Ustaz supaya awak tak ada rasa stres, awak tak ada rasa terbeban sebab awak pun manusia biasa. Okey, ada cadangan tak? Syah, mungkin ada cadangan. Macam mana kita nak buat Syah? Jangan bagi homework banyak, stres Ustaz. Okey, jangan bagi homework banyak. Okey, boleh. Jangan risau. Okey, homework setakat ni banyak ke? Oh, awak setiap hari awak ada homework ke? Ada. Apa? Ada. Okey. So, setiap hari awak ada homework. Syah, setiap hari ada homework Syah Okey, setiap hari ada homework. Okey, selain daripada tu, okey, jangan risau. Ustaz akan usulkan cadangan awak kepada Kaiser pun kata, Ustaz, sehari tak ada homework Ustaz. Okey, baik. Sehari tak ada homework. Okey, apa lagi cadangan yang Ustaz boleh bantu awak dalam pelajaran awak? Cakap je. Jangan risau. Kalau awak rasa Tunjuk video banyak-banyak. Kalau awak rasa malu, awak tulis. Ustaz tak marah. Ustaz akan simpan rahsia awak. Ustaz, sehari semua tak mandi macam saya Ustaz. Jangan macam tu Syah. Jangan macam tu. Okey, tulis Ustaz nak tengok. Muaz, sehari tengok video banyak-banyak. Itu yang Ustaz kata tu. Kita tengok video tu sama je macam kita tengok skrin. Tapi mungkin awak tak rasa terbeban lah. Kita layan, tengok video. Okey, boleh. Ustaz akan cuba. Ustaz, lepas kelas rehat 35 minit. Okey, betul anak-anak murid Ustaz. Setiap hari sirah. Setiap hari sirah susah lah. Setiap hari sirah susah lah. Mata kelas Ustaz, bagi rehat 2 minit. Okey Ustaz terima yang pertama sehari. Macam mana Khalif? Yang rehat 2 minit tu Ustaz Amin. Oh, macam Ustaz Amin. Oh, maksudnya tengah-tengah kelas, rehat 2 minit, lepas tu masuk balik macam tu. Okey, secara langsungnya Ustaz terima cadangan awak. Boleh? Okey, so setiap kali kelas kita akan rehat 5 minit Ustaz bagi awak rehat. 5 minit, jangan risau. Okey, 5 minit. Jangan pula 5 minit awak pergi tengok YouTube, itu bukan rehat lama dia. Ustaz bagi rehat. Okey, 5 minit. Okey, Ustaz bagi. Jangan risau. Ustaz nak pastikan awak semua belajar dalam keadaan yang baik. Kita tak nak sebab kita belajar. Kita bukannya nak ni. Okey. Okey, lepas kelas rehat 35 minit. Ustaz minta maaf siapa yang bagi cadangan. Ustaz akan tolong, Ustaz akan bagi tahu ini cadangan-cadangan rehat 35 minit tapi Ustaz akan cuba. Jangan risau. Sehari tak ada homework ni Ustaz akan maklumkanlah kepada guru yang lain. Okey, Ustaz, saya rasa semua kerja yang Ustaz atau teacher bagi semua sebagai homework sebab kita memang kat rumah. Betul. Yelah sebab nama homework. Nama pun homework, betul lah. Betul juga kan, mana ada orang cakap school work kan, kerja sekolah orang cakap homework lah sebab dah kat rumah kan. Betul juga. Okey. Okey, satu lagi Ustaz faham sebab awak kelas straight pagi sampai petang. Lepas tu awak nak rehat malam, awak kerja lagi, esok nak kelas lagi. So mungkin awak rasa terbeban dengan benda tu. Okey, baik, Ustaz terima awak punya cadangan. Mula pada hari ini Ustaz takkan bagi awak homework. Okey, kita akan buat latihan dalam kelas saja. Okey, ready? Okey, so Ustaz akan di pihak Ustaz akan bantu. Di pihak cikgu lain Ustaz hanya boleh sampaikan. Selebihnya terpulang kepada guru masing-masing atas pandangan masing-masing. Okay, so mula daripada hari ini kita akan buat latihan dalam kelas saja. Kemudian Ustaz akan bagi homework kepada awak. Terima kasih kepada yang bagi cadangan. Cadangan diterima. Rehat 2 minit Ustaz. Okey, rehat 2 minit. Okey, Ustaz bagi rehat 5 minit. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, tak hadis saya. Okey, dah. Okey, tak ada. Okey, ada lagi yang awak nak? Cepat, Ustaz bagi peluang ni. Okey, Muaz cakap Ustaz, sehari kita tengok video je. Okey, mulai daripada
minggu depan setiap kali kelas Ustaz akan bagi satu video kat awak. Okey. Settle. Ustaz, mungkin boleh bagi break yang 5 minit in between tu. Tapi jangan suruh dia orang keluar Zoom. Sebab kadang-kadang dia keluar Zoom, dia orang lalai tau. Dia masuk YouTube lah apa lah. Lepas tu keluar masuk kelas balik. Okey, cadangan diterima. Okey, satu lagi. Ini yang Ustaz perasan anak murid Ustaz. Ada 2 orang dah sangkut dengan Ustaz. Ustaz dah kata dah Ustaz dah kuasa. Dah 2 orang dah sangkut dengan Ustaz. Kenapa? Dia tak masuk Zoom. 2 orang tadi dah kantoi seorang. Minggu lepas hari tu, awal minggu hari tu dah seorang. Kenapa? Duduk depan laptop. Rupanya tak masuk. Tapi dia tunjuk dekat mak dengan ayah dia kata dia masuk kelas padahal dia tak masuk pun kelas. Macam mana Ustaz tahu? Ustaz tunggu tak masuk. Ustaz telefon mak dia. Masa tu tak masuk kan? Okey Ulfa, go. Ustaz telefon mak dia. Ustaz kata, Kak, Ustaz telefon. Ustaz telefon dia. Rupanya mak dia angkat. Ingat Tuhan nak tunjuk. Mak, Ustaz telefon dia. Tapi telefon dia mak dia angkat. Ya, Alfah, go Alfah pergi minum air. Kak, lepas tu mak dia angkat. Ya Ustaz. Lepas tu Ustaz katalah, Kak, anak kau tak masuk kelas Lepas tu dia tak masuk kelas dekat situ kantoi. Maksudnya dia duduk depan laptop. Dia tunjuk kata dia masuk kelas. Sebenarnya dia tak masuk. Anak-anak bersat. Tadi macam tu juga. Tengah-tengah buat kelas, dia terlupa nak mute mikrofon. Kemudian ayah dia kata, tengok benda apa tu? Nampak? Itu dah kantoi dah tu. Tengah-tengah kelas tengok benda lain. Tengok kat mata Ustaz kata, masalah satu kelas dengar. Nampak anak-anak pada Ustaz. Tak nak benda tu. Ustaz tak nak lah macam tu. Okay, so kita dah 15 minit dah Ustaz tanya pandangan kepada awak. Okay, so sekarang ni mak saya ada soalan. Okay, silakan. Saya memang saya memang menggalakkan semua cikgu-cikgu bagi report tu siapa yang absent dalam kelas. Sebab saya nak tengok dia satu hari tu berapa kelas kok dia ada absent. Sebab saya memang menunggu, tapi saya tengok dalam kelas macam 5 relatif ni ada 1-2 teacher je yang bagi tahu. So saya perlukan kedatangan tu sebab saya nak tengok anak saya keluar tak dalam absent punya list tu. Okey, boleh. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan kepada cikgu-cikgu insyaAllah. Okey. So anak-anak murid Ustaz, so resolusi kita pada pagi ini, 5 perkara yang boleh Ustaz bantu awak untuk awak meringankan. Pertama, kita akan rehat 5 minit setiap kelas. Rehat 5 minit setiap kelas tapi tidak dibenarkan keluar Zoom. 5 minit setiap kelas tetapi tidak dibenarkan keluar Zoom. Duduk je. Ustaz panggil, tidak dibenarkan keluar Zoom. Good. Yang kedua, cadangan daripada siapa tadi? Muaz. Video Ustaz. Baik, setiap kelas Ustaz akan bagi tengok satu video. Video yang bermanfaat lah. Bukan video Cocomelon ke, video Didi and Friend ke, tak ada. Setiap kali kelas, satu video. Satu video inspiring lah. Video kita inspirational punya video. Bagus. Yang ketiga tadi apa tadi? Tak ada homework. Baik, mulai daripada minggu depan, tiada homework yang Ustaz akan bagi. Kita akan buat latihan ketika kelas sahaja. Good. Lagi. Apa lagi yang Ustaz terlepas? Ada? Belajar sirah setiap hari. Apa? Belajar sirah setiap hari. Adalah, mana boleh macam tu. Mana boleh macam tu. Habis Ada lagi tak benda yang Ustaz boleh tolong? Tak ada. Yang sebelum ni, awak pun dah kata Ustaz saya nak pergi makan, nak ambil makanan tu tak ada masalah. Itu terpulang. Ini Ustaz punya tambahan. Macam ni Ustaz nak ringankan beban awak. Tak ada so kalaulah ingat baik-baik Ustaz. Ingat, kalaulah Ustaz terlupa, awak ingatkan Ustaz. Sebab minggu depan first kita mula. Kalau awak terlupa, awak ingat Ustaz 5 minit tak rehat lagi Ustaz. Bagi tahu Ustaz. Kita rehat 5 minit. Ustaz, kali ni kelas ada video. Ustaz akan pasang video. Ustaz, kata tak ada homework. Bagi tahu Ustaz supaya Ustaz boleh bantu. Kita sama-sama bantu untuk kelas kita ni. Sebab semalam Ustaz ada terbaca. Betul juga sampai ada yang stres, sampai yang sakit mata lah. Tapi ingat, jangan pula awak buat bila Ustaz tolong, lain kali awak pergi sama je. Malam-malam tengok YouTube banyak-banyak.
Lepas tu tengok main game lagi. Lepas tu bila kelas awak tak efisien. So kita tak nak benda tu. Okay. Okay, insyaAllah Syah ada lagi nak tambah Syah? Apa lagi yang Ustaz boleh bantu? Cepat, apa yang lagi Ustaz boleh bantu? Okay. Ada. Tak ada dah Okay, dah. Habis. Okay anak-anak Ustaz. Moga-moga bila kita buat macam ni, Tuhan akan bantu kita juga. Okay. Ustaz, Ya, ada lagi? saya nak makan boleh Ustaz? Makan sambil awak nak makan apa? Bagi tahu Ustaz makan apa dulu? Makan nasi? Tak, Makan ringan-ringan lah. makan menu diet. Wow. Boleh lah. Ustaz, saya nak makan boleh Ustaz, tak? thank you. Okay, tapi dengan syarat bila Ustaz panggil bersuara. Tak nak macam tu. Saya nak. Ustaz nak makan boleh tak? Tak nak macam tu. Kita nak Waktu makan. kita belajar. Okay? Okay, Ustaz. Terima kasih. Baik. Okay. Oh, satu lagi. Ambil Satu makanan. lagi. Okay, boleh tak ada masalah. Satu lagi carangan Mak Muaz tadi untuk Ustaz bagi laporan. Siapa yang tak datang. Boleh. InsyaAllah kita akan bagi laporan. Okay, anak-anak Ustaz, kita teruskan pelajaran kita. Okay. Kenapa? Ini apa yang Ustaz nak tunjuk kat awak sebenarnya ni? Ustaz, kenapa Ustaz buat macam ni? Ini semua ada kaitan dengan hadis yang kita dah baca. Nampak? Ini yang Ustaz nak kaitkan kepada awak. Apa hadis yang kita tengah baca sekarang ni? Siapa nama tu? Raihan, sekarang ni kita tengah baca hadis apa Raihan? Pasal kalau kita kerjasama, kita akan jadi sangat kuat. Good. Yang mana kita tengah belajar cooperation among Muslim. Kena saling membantu. Nampak? Ustaz tunjuk kat awak. Bukan setakat kita baca hadis tu. Kita kena amalkan. So apa yang kita buat pada hari ni, macam mana Ustaz boleh bantu awak. Nampak? Kita belajar hadis ni, kita terus buat. Okay. Nabi pesan, kita ni macam bangunan. Kalau awak lemah, Ustaz kena bantu untuk kuatkan awak. Kalau Ustaz lemah, awak kena bantu. Kalau Ustaz buat salah, awak kena tegur Ustaz. Kalau awak merajuk, Ustaz tak pujuk lah. Kalau awak merajuk ke menangis, Ustaz tak pujuk. Adalah contoh. Okay, itu hadis dia. So, itu yang kita nak buat. Kawan-kawan awak tadi pun yang memberi carangan, itu adalah salah satu contoh awak membantu sesama kawan-kawan awak. Bagus. Kita mengamalkan hadis ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, dah habis. So, anak-anak muda Ustaz, hari ni kita akan teruskan dengan sirah. Okay. Last kali sirah kita belajar tajuk apa? Lupa dah. Kita belajar tentang apa tu? Bani Nadir dengan Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Good. Bani Nadir dan Bani Quraizah. Okay. Tajuk hari ni dia sangat special. Tapi Ustaz nak recall sikit lah. Takut awak terlupa. Siapa boleh cerita dekat Ustaz totally about Bani Quraizah? Bani Nadir dah ada cerita Bani Quraizah, siapa yang nak tolong cerita penuh? Quraizah, siapa yang masih boleh ingat? Tak ingat dah. Okay, Ustaz recall Saya sikit. ingat tapi tak nak cerita. Ustaz ceritalah. Macam tu pula dah. Tak apa, Ustaz bantu awak. Jangan risau, Ustaz boleh bantu. Anak-anak muda Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Okay, macam mana ingat Ustaz pernah terangkan dekat Madinah ada beberapa orang kaum Yahudi. Salah satunya adalah Bani Nadir dan Bani Quraizah. Dan Bani Quraizah ni adalah BFF. Ibaratnya macam dia orang ni geng lah. Dengan Bani Nadir. So, Ustaz ringkaskan cerita. Bila Bani Nadir kena halau. Pergi mana? Dia orang keluar kena halau disebabkan mengkhianati perjanjian. Okay. Dia orang pun kena halau. Bila dia orang kena halau, dia orang hasut Bani Quraizah. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Bila dia orang kena halau, dia orang hasut Bani Quraizah untuk join dia orang. Buat apa? Join dia orang untuk lawan Nabi Muhammad. Oh, I remember this. Was this yesterday? Yes, okay Arfan, can you proceed? Can you continue the story? Okay. Okay, Haris silakan. Okay, boleh Haris. Okay, Arfan, silakan Haris. Silakan Arfan. No, I meant I didn't want to. I just wanted to say that I know this. Okay. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, dekat sini, okay nampak dekat sini, bila Bani Quraizah dia nak join lawan dengan Nabi, itu maksudnya diorang dah melanggar perjanjian. Waktu diorang kata diorang nak mempertahankan Madinah. So diorang nak melanggar perjanjian sebab diorang nak lawan dengan Nabi.
Bila Nabi dengar kata dia orang ni melanggar perjanjian, Nabi pun kirimkan berapa tentera? Siapa ingat berapa ribu tentera Nabi kirimkan? 3,000. Bagus. Nabi kirimkan 3,000 tentera dan berapa tentera berkuda? 36. Bagus. 36 tentera berkuda. Tentera berkuda. Dan Rasulullah kepung perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari. oi, power awak Ingat semua. Padam Kepung kedua orang. selama 25 hari. Kemudian dia orang pun keluar. Dekat sebulan. Sebulan tau. Itulah Ustaz kata, dia orang ni tak power. 25 hari Waktu pun kepung diorang tak tidur. tak tidur je, cuma dia orang tak boleh keluar. Dia orang PKPD juga macam kita. Dia orang pun PKPD tapi dia orang koyak awal 25 hari je dia orang dah tak tahan. Dia orang tak tahu kot kita dah setahun dah PKP. Kita setahun relax je. Dia orang 25 hari dah koyak dah. Apa benda kan. Nampak macam kuat sangat. Cuba dia orang datang Malaysia tengok. Okey. Tapi tak boleh lawan lah. Kalau Nabi dulu kena kepung 3 tahun. Kena pulau 3 tahun. Itu kita pun koyak tu. Ini 25 hari ni. Ini sembang aja ni. Okay, tak dah lah. Okey. Nah, menurut Ustaz. Okey, habis cerita berkaitan dengan Bani Nadir dan Bani Quraizah. Cerita hari ni lebih, bagi Ustaz, cerita hari ni lebih ada kick dia. Sebab kali ni Nabi Muhammad. Okey, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan silap pelajar pula. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita nak belajar dalam buku teks muka surat 27. Siapa boleh baca ni? Nak baca macam mana ni? Nak baca macam mana ni tajuk kita ni? Saya. Silakan. Yang mana pelajaran tu? Pelajaran ketiga. Bawah ni tajuk apa ketiga. ni? Perjanjian. Perjanjian. Nak baca macam mana tu? Nak baca macam mana tu? Hadis tak ada kaitan dekat sini. Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Anak-anak murid Ustaz, kenapa banyak sangat perjanjian ni? Betul. Kejap lagi dalam perjanjian Hudaibiyah ada lagi perjanjian yang lain. Kejap lagi kita akan tengok. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah perjanjian Hudaibiyah. Apa maksud perjanjian Hudaibiyah? Kejap lagi kita akan tengok. Siapa yang pernah pergi umrah, dia akan lalu satu tempat nama dia Hudaibiyah. Apa signifikan? Apa penting Hudaibiyah ni? Kejap lagi kita akan baca. Kejap lagi kita akan baca. Siapa yang marah Ustaz tu? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, perenggan pertama. Okey, perjanjian Hudaibiyah. Siapa nak tolong baca ke Ustaz ni perenggan pertama ni? Ya. Okey, silakan Nulfah. Okey, Yumna ready perenggan kedua. Pada tahun ke-6 Hijrah. 6 Hijrah. Okey, 6 Hijrah. Nabi Muhammad SAW telah bermimpi. Mimpi. Masuk ke Mekah bersama-sama para sahabat. Okey. Melakukan tawaf. Okey. Dan melaksanakan umrah. Okey, good. Mimpi baginda itu diceritakan kepada para sahabat baginda. Okey. Orang-orang Islam sangat gembira, terutamanya kaum Muhajirin, kerana mereka akan dapat kembali ke kampung halaman serta berjumpa kaum kerabat di Mekah. Okey, kaum kerabat di Mekah. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, Ustaz kena lukis. Ni kalau baca macam ni tak nampak ni. Kena lukis sebenarnya. Okey. Anak-anak murid Ustaz dengar sini baik-baik. Ini cerita dia. Satu hari Nabi Muhammad SAW bermimpi. Ingat?
Satu hari Nabi Muhammad SAW bila Nabi Muhammad tidur, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi bermimpi. Nabi bermimpi. Nabi bermimpi anak-anak murid Ustaz. Nabi mimpi apa? Nabi mimpi dalam tu Nabi dengan para sahabat. Nabi dan para sahabat pergi ke Mekah buat umrah. Nabi bermimpi ke Mekah. Okey, ke Mekah. Dengan siapa? Dengan para sahabat. Dengan kawan-kawan Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi mimpi apa lagi? Dekat Mekah tu Nabi mimpi Nabi buat tawaf dan umrah. Siapa tahu kita tak tulis ni. Tawaf dan umrah. Siapa tahu kenapa tak umrah? Siapa tahu umrah tu apa? Tawaf. Siapa pernah tengok tawaf? Tawaf tu macam mana? Orang Dia keliling Kaabah tu. Ya, tawaf ni anak-anak murid Ustaz. Tawaf ni ibaratnya adalah mengelilingi Kaabah. Ada tak yang tak tahu tawaf ni macam mana? Ada tak orang yang tak pernah tengok tawaf? Saya pernah. Siapa yang tak pernah tengok tawaf? Siapa yang tak pernah tengok tawaf ni? Ustaz tunjuk kepada awak macam mana orang tawaf ni. Ini ni. Ini ni. Nampak tak video ni? Tak nampak? Macam mana tak nampak ni? Okey ni. Ustaz share. Okey. Ini. Ini Nabi mimpi, tak adalah ramai macam ni. Tapi Nabi mimpi anak-anak murid Ustaz. Nabi mimpi Nabi tawaf. Tawaf ni dia macam mengelilingi Kaabah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Okey, anak-anak murid Ustaz. Siapa tahu yang warna putih ni apa? Kita dah belajar. Ustaz dah pernah tunjuk kat awak. Yang warna putih ni dia nama dia apa? Hijr Ismail. Bagus. Hijr Ismail. Siapa nampak makam Ibrahim dekat mana? Siapa nampak dia power? Bulat dekat Ustaz. Mana makam Ibrahim? Bagus, Muhammad Haris. Dia nampak tengah-tengah tu. Itu adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Okey, ini adalah tawaf. Nabi mimpi Nabi buat tawaf dengan sahabat-sahabat dia. Okey. Terus. Okey. Ingat anak murid Ustaz, Nabi Muhammad bila Nabi bermimpi itu petunjuk. Ustaz ulang sekali lagi. Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad bermimpi itu petunjuk. Siapa masih lagi ingat ada satu lagi peristiwa yang Nabi bermimpi? Ustaz pernah cerita kepada awak. Ya, pedang tu ke? Ya, ingat lagi. Pedang patah sikit tu. Waktu perang apa tu? Perang Uhud. Bagus. Waktu perang Uhud, Nabi bermimpi pedang Nabi patah sikit, sumbing sikit. Yang tu sebelum diorang buat musyarat. Ya, bagus. You ingat detail Okey, bagus. Okey, anak-anak tu macam apa? Nabi boleh nampak masa depan. Anak-anak murid Ustaz, bila Nabi ni dia mimpi dia nampak ini petunjuk yang baik. Nabi Muhammad SAW pun pergi menceritakan kepada sahabat. Nampak? Nabi ni apa pun dia akan cerita dekat sahabat dia. Kenapa? Sebab kita dah belajar sifat Nabi ni tabligh. What is meaning of tabligh? Menyampaikan. Nabi ni dapat benda berita baik. Cerita wahai, okey aku nampak ini, aku nampak. Nanti kita akan cerita. Nabi Muhammad pernah duduk dengan kawan-kawan ni dalam masjid. Tengah-tengah duduk dalam masjid, Nabi Muhammad kata, nak tak aku tunjuk ahli syurga? Tengah-tengah duduk dalam masjid dengan sahabat-sahabat, Nabi Muhammad kata, nak tak kamu tunjuk aku siapa ahli syurga? Tengah-tengah duduk, Nabi Muhammad kata, kejap lagi dekat pintu tu akan lalu satu orang lelaki. Dia tunjuk. Tiba-tiba ada satu orang lelaki masuk, ahli syurga. Nabi ni dia akan cerita. Nabi dapat wahyu, dia akan cerita. Okey. So bila Nabi Muhammad SAW ni bila dia mimpi nak ke Mekah, dia mimpi, dalam mimpi tu dia buat tawaf dan umrah, dia pergi cerita dekat kawan-kawan dia. Macam awak lah kan. Awak dapat satu benda, semua nak cerita. Semua cerita kat kawan-kawan. Ustaz, semalam saya pergi Legoland. Semalam saya pergi, semua orang nak cerita. Biasalah dengan kawan-kawan, kita nak bercerita. So bila Nabi cerita dekat kawan-kawan dia orang seronok. Kenapa nak murid Ustaz? Sebab
Dan yang paling seronok dan yang paling seronok dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi adalah orang Muhajirin. Siapa boleh bagi tahu dekat Ustaz? Sorry Aflah, Ustaz terkeliru Ulfah dengan Aflah. Okey, siapa boleh bagi tahu Ustaz? Muhajirin tu siapa? Orang yang Asal daripada berasal pada tempat lain. Tempat lain? Mekah. Good. Muhajirin ialah orang Mekah. So anak-anak murid Ustaz, dah berapa tahun kalau ikut dekat situ 6 tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah dah 6 tahun dia orang tak balik kampung. Anak-anak murid Ustaz, 6 tahun tak balik kampung. Dia buat apa? Kan dia orang berhijrah ke Madinah. Dia orang berhijrah ke Madinah, kalau dia orang balik Mekah, sama ada dia orang kena seksa ataupun dia orang kena bunuh. So dia orang duduk dekat Madinah. So bila Nabi dapat mimpi bahawa Nabi mimpi yang pergi buat tawaf, dia orang rasa seronok. Sebab Nabi nak ajak dia orang ni, jom kita pergi Mekah sama-sama. Kebanyakan daripada dia orang bila dia orang berhijrah ke Madinah, atuk dia orang ada dekat Mekah lagi. Nenek dia orang, sepupu, jiran, anak kucing, anak kerbau, anak lembu, semua lagi. Masa tu ada dekat Madinah lagi. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. So dia orang rasa seronok. Okey dah sampai situ. Sambung. Okey, Yumna sambung peringkat kedua. pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW keluar bersama-sama 1,500 orang menuju ke Mekah. Okey. Mereka tidak membawa senjata, melainkan benda-benda yang tersurung bagi tujuan. Melainkan pedang-pedang yang tersarung. Pedang-pedang yang tersarung bagi tujuan keselamatan diri. Okey, terima kasih Yumna. Okey, ready kejap lagi siapa nak baca untuk peringkat ketiga. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok sini. Nabi ni bila punya seronok Nabi pun panggil bagi kawan-kawan. Last kali Nabi pun mengumpulkan berapa? Tengok sini, kumpul berapa orang? 1,500 orang. So dalam ramai-ramai ni Nabi kata, okey, 1,500 orang Islam. Jom, Nabi kumpul-kumpul. Siapa nak join? Ada 1,500 orang Islam. 1,500 orang Islam. Jom kita pergi Mekah nak buat umrah ni. Okey, jom. 1,500. Dan dia orang pergi tu bukan nak pergi berperang. Dia orang nak pergi buat umrah. Sebab itu, Ustaz, kenapa dia orang bawa pedang? Untuk keselamatan diri. Anak-anak murid Ustaz, setakat yang Ustaz baca sirah, tengok betul-betul. Ada 2 jenis keadaan membawa pedang. Setakat yang Ustaz baca sirah, yang pertama pedang. Ustaz tak pandai lagi pedang. Yuna, maafkan Ustaz tak pandai lagi pedang. Okey, ini pedang. Betul ke pedang ni? Pedang bengkok je, macam tak takut. Pedang samurai. Pedang lah, tu bukan pedang. Ini tongkat Ustaz. Okey. Okey, ada 2 keadaan pedang. Macam mana dia orang nak tunjuk? Pertama, kalaulah pedang tu di dalam sarung, maksudnya bila dia bawa pedang tu dalam sarung, maksudnya dia bukan nak berlawan. Dia just pegang saja. Okey, itu maksudnya untuk mempertahankan diri. Sebab tu ayat dia pedang yang tersarung. Pedang yang tersarung ni menunjukkan dia bukan nak pergi lawan. Dia nak pergi melindungi diri dia sahaja. Itu pedang yang tersarung. Tapi anak-anak murid Ustaz rasa Ustaz pernah cerita kepada awak kisah macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, dia berjalan dalam keadaan pedang terhunus. Pedang terhunus ni dia tengah pegang pedang. Pedang dia tak ada sarung. Itu maksudnya kalau kepala tak dapat perut pun jadi. Nampak? Maksudnya apa? Kalau kepala tak kena pancung, dia tikam dekat perut. So keadaan pedang waktu dulu setakat yang Ustaz baca dia ada 2 jenis keadaan. Kalau bawa pedang dalam keadaan tersarung, maksudnya dia bukan nak pergi lawan. Dia just nak pegang je. Tapi kalau dia memang bawa pedang tu dalam keadaan dia memang tengah pegang pedang tu, maksudnya itu memang
tak dapat kepala, dapat kaki pun jadi. Contoh. Okay, nampak? Itu setakat yang Ustaz pembacaan Ustaz lah. Ustaz baca-baca, oh mungkin itu maksud dia. Pedang yang tersarung. Okey, 1,500 orang. Okey, jom. Kita 500 orang, kita nak pergi buat umrah. Okey. Seterusnya, siapa nak tolong baca ke Ustaz tu? Saya. Siapa saya tu? Muaz. Okey, Muaz. Silakan Muaz. Perenggan ke seterusnya. Okey, sekarang dah masuk. Ketika. Masuk. Ketika sampai di sesuatu tempat bernama Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat baginda berhenti. Baginda mengutus Ngasman. Mengutus Usman. Bin Affan. Osman bin Affan. Menemui pembesar Quraisy, pembesar Quraisy. Okay. Bagi mendapatkan kebenaran untuk memasuki kota Mekah. Okay. Osman telah ditahan dalam tempoh yang lama sehingga berita telah tersebar mengatakan bahawa beliau telah dibunuh. Okey, Nana Mari Ustaz. Okey, tengok sini. Terima kasih Muaz. Okey, ceritanya macam ni. Bila dah 1,500 orang tu, Nabi Muhammad bawa nak masuk ke Mekah. Tapi dekat sini Nabi Muhammad ajar adab kepada kita. Apa adabnya? Sebelum nak masuk ke sesuatu tempat, minta izin dulu. So apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad singgah dekat satu tempat. Nabi Muhammad SAW singgah dekat satu tempat. Apa nama tempat tu? Sebelum nak masuk Mekah, Nabi Muhammad singgah di satu namanya Hudaybiyah. So kalau orang tanya, Hudaybiyah tu apa? Hudaybiyah tu adalah nama tempat. Ustaz ulang, Hudaybiyah adalah nama tempat. So, bila Nabi Muhammad sampai dekat Hudaybiyah, Nabi Muhammad kata, okay, stop. Semua relax dulu dekat sini. Semua relax dulu. Kita bertenang dulu dekat sini. Osman bin Affan. Ta'al. Osman bin Affan. Mari sini. Nabi pun panggil Sayyidina Osman. Nabi kata, Osman, boleh tak kamu pergi jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy? Pergi berjumpa dengan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy, bagi tahu kata kita nak masuk ke Mekah. Nampak? Nabi ajar kita adabnya macam tu. Tak boleh sesuka hati nak masuk tempat orang, even Nabi nak masuk ke Mekah pun Nabi maklumkan dulu. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Okay. So, Ustaz kenapa muka dia macam tu? Ustaz minta maaf, Ustaz tak pandai lukis. Okay. So, Nabi utuskan siapa? Nabi utuskan Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan. Okay. Untuk apa? Untuk pergi berunding. Untuk pergi discuss. Untuk pergi bagi tahu, wahai Quraisy, kami ni nak masuk Mekah buat umrah boleh? Lebih kurang macam tu. Kemudian anak murid Ustaz, apa yang Osman ni kena? Quraisy tangkap dia. Quraisy tangkap dia. Osman bin Affan ni kena tangkap. Dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, kemudian dia orang sebarkan berita, dia orang kata apa? Dia orang kata Osman mati dibunuh. Nampak? Anak-anak murid Ustaz, Ustaz pernah ceritakan dulu, utusan tak boleh dibunuh. Postman tak boleh dibunuh. Awak nak pergi hantar utusan, nak pergi berbincang, awak bunuh dia. Itu adalah kesalahan yang paling besar.
sebab awak bunuh utusan. So Quraisy ni dia tangkap Sayyidina Osman, kemudian dia tangkap, dia simpan sampailah berita sampai kepada Nabi, wahai Rasulullah, Osman dah mati dibunuh. Nampak? Padahal Osman tak kena bunuh pun. Dia sebarkan berita fake news. Dia sebarkan berita, ya Ulfa, kenapa? Sama macam cerita yang orang tu pura-pura nak jadi nabi, lepas tu dia bunuh postman tu. Ustaz tak ingat cerita tu. Kan yang dia ada postman cakap berhenti jadi nabi. Lepas tu dia kena ikat potong tangan ni. Yang tu. Ustaz tak ingat Ustaz. Musailamah. Nanti Ustaz cerita. Okey, so ingat utusan ni tak boleh dibunuh. So, bila Osman kena bunuh, awak tengok macam mana Nabi take revenge. Awak tengok macam mana Nabi take revenge. Tengok, sambung. Okey, sampai berita tersebar, Nabi Osman ni dibunuh. Okey, seterusnya, siapa nak tolong baca perenggan seterusnya? Okey, Hadif. Okey, Hadif baca siapa tu? Okey, Hadif baca perenggan seterusnya. Orang-orang Islam telah bersumpah setia untuk menuntut bela dan sedia untuk berperang. Good. Namun berita yang datang kemudian menjelaskan bahawa beliau tidak dibunuh tetapi hanya ditawan. Oleh yang demikian, peperangan untuk menentukan bela atas kematian Osman dibatalkan. Okey, anak-anak murid Ustaz akan cerita benda yang tak ada dalam buku. Dia tak ada dalam buku, Ustaz tambahkan sikit. Anak-anak murid Ustaz dengar. Bila Nabi Muhammad SAW dengar kata Osman kena tangkap, Nabi tak boleh buat duduk diam. Sebab kawan Nabi sendiri kena bunuh. Nabi, kalau Nabi dah start bersungguh-sungguh, sadaqallahul azim lah. Okey. So apa yang Nabi buat? Okey, dalam buku tak ada. Nabi waktu tu, Nabi panggil sahabat-sahabatnya waktu tu, dan Nabi waktu tu duduk dekat di bawah satu pokok. Di bawah satu pokok. Masa tu Nabi duduk dengan lepas Nabi dengar kata Osman kena bunuh, waktu tu Nabi duduk dekat bawah pokok, Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, kita akan berjanji, nampak. Kita akan berjanji, kita akan take revenge. Kita akan tuntut bela Osman punya kematian. Macam mana? Kita akan perang lawan diorang. Nampak? Perang. Nabi kata apa? Kita perang. So perjanjian itu sesama orang Islam untuk take revenge ataupun untuk menuntut bela atas kematian Osman, kita panggil dia sebagai Bai'atur Ridwan. Dalam buku tak ada. Ustaz cerita kepada awak. Bai'atur Ridwan. Apa maksud Bai'atur Ridwan? Perjanjian sesama Nabi dengan sahabat-sahabat untuk take revenge kepada Sayyidina Osman, dan macam mana kita nak pergi perang. Quraisy bila dengar Nabi Muhammad nak berperang, dia orang dah tahu dah, Badar kita kalah. Khandak kita kalah. Ini nak perang lagi, ni masak kita. Nampak? Dia orang dengar Nabi Muhammad kata Bai'atur Ridwan ni, Nabi Muhammad dah berjanji kita akan perang. Kita akan lawan dia orang sampai habis-habisan. Kemudian Quraisy jadi gelabah sikit. Dia jadi macam mana ni? Apa yang dia orang buat anak-anak murid Ustaz? Dia orang pun kata, sebenarnya kita orang tak bunuh pun. Kita orang tak bunuh pun, ada je. Last kali apa? Dia orang bagi balik Sayyidina Osman kepada orang Islam. Sayyidina Osman pun pergi semula dan dia kata tak ada. Osman tak kena bunuh pun, kita orang tangkap je. Dan kemudian kejap lagi kita akan baca. Lepas tu lepas Nabi Muhammad dengar benda tu, Nabi Muhammad pun okey tak apa, Osman tak kena bunuh, kita tak jadi perang. Kita tak jadi perang. Okey, sambung. Siapa nak tolong baca yang seterusnya? Okey dah, habis. Satu lagi tinggal.
Satu perenggan lagi. Raihan nak tolong baca. Okey, Raihan. Silakan Raihan. Orang Quraisy menghantar utusan bagi mendapatkan penjelasan tentang tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baginda memberi penjelasan kepada utusan Quraisy bahawa kedatangan baginda hanya untuk menunaikan umrah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dengar, kita dah nak habis dah. Okey. Orang Quraisy hantar utusan bagi mendapatkan penjelasan. Bila tadi, okey Ustaz. Mana Ustaz punya mouse? Mana dia? Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Dekat sini. Dekat sini bila dia orang bagi balik Sayyidina Osman kepada orang Islam, dia orang pun hantar satu utusan. Kepada orang Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Okey, kita tak payah perang apa semua, tak payah perang. Okey, settle. Okey, settle. Kosong-kosong kosong-kosong. Katakan. Okey, kosong-kosong Okey. Tapi nak tanya sikit, yang datang ramai-ramai ni kenapa? Baru nak tanya. Ini perangai yang tak boleh pakai anak-anak murid Ustaz. Dia pergi tangkap, dia pergi cakap kena bunuh, baru dia nak tanya. Sepatutnya tanya awal-awal. Nampak? Ini perangai ni tak boleh pakai. So, dia orang pun pergi kepada Nabi Muhammad, dia hantar utusan kepada Nabi Muhammad, dia pun pergi, dia kata apa? Wahai Muhammad. Ramai-ramai ni yang 1,500 orang duduk dekat Hudaibiyah ni kenapa? Cuba bagi tahu sikit, kenapa yang duduk dekat sini? Kemudian anak-anak murid Ustaz, barulah Nabi Muhammad kata, kami datang ni bukan nak buat apa. Kami datang nak buat umrah je. Kami datang nak buat umrah. Okey, kami datang nak buat umrah. Okey, cerita dia habis dekat situ. Selepas itu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Okey, sampai situ ada soalan? Ada tak kat mana yang confused? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, betul tak ada. Okey, cuba awak tengok. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Kejap lagi Ustaz akan suruh awak cerita kepada Ustaz. Okey, Ustaz ulang sekali lagi anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ceritanya, ingat bila Ustaznya. Okey, perjanjian Hudaibiyah. Mula-mula cerita dia macam mana? Okey Ustaz. Mula-mula cerita dia Nabi mimpi Ustaz. Okey, Nabi mimpi. Nabi mimpi apa? Nabi mimpi pergi Mekah dengan kawan-kawan dia. Okey, Nabi mimpi apa lagi? Dekat Mekah Nabi buat tawaf, Nabi buat umrah. Okey. Kemudian Nabi ni dia seronok. Nabi ni bagi tahu kat kawan-kawan. Terus Nabi bagi tahu kat kawan-kawan. Bila Nabi bagi tahu kat kawan-kawan, kawan-kawan pun seronok. Lebih kurang macam tu lah Yumna. Yumna dapat berita gembira kata nanti setiap seorang akan dapat 5,000. Yumna pun seronok. Yumna pun beritahu kat kawan-kawan. Nanti kita akan dapat 5,000. Sebab seronok. Berita gembira ni kita nak share. Dan dalam banyak orang yang seronok tu, yang paling seronok adalah orang Muhajirin. Sebab nak balik kampung. 6 tahun tak balik kampung. Kita 7 bulan, kita setahun tak balik kampung pun dah berpeluh. Sama lah macam kita Ustaz. Bila dengar berita cakap boleh balik kampung, happy. Percayalah cakap Ustaz. Nanti percaya bila kerajaan dah buka, dia kata okey, dah tak ada dah larangan merentas negeri. Jalan tu akan jadi jam sejam-jamnya. Percayalah, dia punya panjang dia tu daripada kampung kita sampai ke KL. Beratur je. Kenapa? Atas rindunya kita kat kampung. Ustaz ni dah berapa bulan dah ni Ustaz tak balik tengok mak ayah Ustaz ni. Asyik dia tengok video call je. Nampak? So awak kena bersyukur lah awak duduk dengan mak ayah awak. Okey, kemudian orang Muhajirin ni rasa seronok nak balik kampung. Nak balik kampung, nak tengok ni adik-beradik ni kat kampung ni. Kemudian Nabi kumpulkan. Okey, siapa yang nak pergi? Ada 1,500 orang. Okey, 1,500 orang. Ramai ni jalan. 1,500 orang. Dan diorang bawa pedang tak? Bawa. Tapi dalam keadaan tersarung. Bukan nak pergi berperang. Untuk mempertahankan diri saja kalau apa-apa. Jalan. Nabi cakap kita berhenti dulu dekat Hudaibiyah. Nak kena minta izin dulu. Berhenti dekat Hudaibiyah. Wahai Osman.
Pergi masuk jumpa Quraisy, tanya macam mana boleh masuk ke tidak. Lebih kurang macam tu. Osman pun pergi bincang. Orang nak pergi bincang, Quraisy pergi tangkap. Bagi tangkap, kemudian disebarkan berita, Osman dah dibunuh. Bila Osman dah dibunuh, Nabi naik marah. Nabi kata, kita nak pergi bincang. Macam mana kena bunuh? Nabi pun punya marah. Nabi panggil kawan-kawan dia. Waktu tu Nabi duduk dekat bawah pokok. Dalam Quran ada ayat tu. Saya ingat Ustaz tak ingat ayat apa. Duduk bawah pokok, nama dia Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni apa? Perjanjian untuk menuntut bela. Kita nak berperang. Berperang dengan siapa? Berperang dengan Quraisy. Sebab Quraisy dah bunuh kawan kita. Quraisy bila dengar, ni Syekh Quraisy ni kata dengar, dia kata aduh, nak kena perang pula dah. Kita pun bagi baliklah Osman. Okey, ambil balik. Rasulullah bila dengar, okey, Osman tak kena bunuh. Okey, fine, kita tak pergi perang. Kemudian Quraisy hantar utusan. Ni nak tanya ni, yang sebenarnya. Mana Ustaz punya ni? Nak tanya ni utusan dia nak tanya, kenapa datang ni? Nabi Muhammad kata, kami datang nak buat umrah. Nak buat umrah. Dan selepas itu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Okey, habis? Okay, now. Sekarang, ready mikrofon. Ustaz akan suruh awak sambung cerita. Okay, mula-mula Kaiser. Perjanjian Hudaibiyah ni nak start macam mana? Mula-mula apa yang berlaku? Nabi Muhammad mimpi. Ya, okay. Nabi Muhammad mimpi apa tu? Nak buat tawaf dengan umrah. Okay, Nabi Muhammad buat tawaf dengan umrah dengan siapa? Dengan para sahabat. Dengan kawan-kawan dia. Bagus. Kemudian Syah, sambung sikit Syah. Lepas Nabi Muhammad mimpi ni, Nabi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad kumpulkan orang. Okay. Okay. Terus. Nabi Muhammad, okey Laila. Okay. Nabi Muhammad pergi bagi tahu kat kawan dia. Nabi Muhammad pergi bagi tahu kat kawan dia. Okay. Lepas tu Nabi Muhammad kumpulkan orang. Okay. Berapa orang Nabi Muhammad kumpulkan? Lupa. Lupa. Siapa boleh tolong Syah? Berapa orang? Saya. Afla, berapa orang yang Nabi Muhammad kumpulkan? 1,500. 1,500 orang. Afla sangat kacau saya bila orang. Okey, 1,500 orang Nabi Muhammad kumpul 1,500 orang untuk pergi. Noh Daniel, sebelum masuk ke Mekah, Nabi singgah dekat satu tempat. Apa nama tempat dia? Hudaibiyah. Terima kasih Noh. Sabar. Kemudian bila sampai dekat Hudaibiyah, Amsyah Mizal, Nabi Muhammad hantar siapa untuk pergi berbincang? Nabi Muhammad hantar Saidina Osman bin Affan. Nabi Muhammad hantar Saidina Osman bin Affan untuk pergi berbincang. Kemudian Muaz, apa yang orang Quraisy buat dekat Saidina Osman ni? Dia tangkap. Kemudian? Lepas tu dia cakap Saidina Osman dah mati. Sebar-sebar. Okey, sebar mati. Okey, Mikael Amsyah. Bila Nabi Muhammad dengar kata Osman dah mati, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi marah, lepas tu Nabi panggil semua untuk berperang. Bagus. Apa nama peristiwa tu? Bai'atul Ridwan. Good. Bai'atul Ridwan. Bagus. Okey dah, Bai'atul Ridwan. Kemudian apa jadi? Orang Quraisy bercakap, kami tak adalah, kami tak ada je. Osman tu ada. Kami acah je, contoh-contoh lah, bagi balik apa semua. Okey, kemudian apa yang tindakan orang Quraisy lepas dia bagi Osman, apa yang dia buat? Ustaz nak tanya kepada Yumna, apa yang dia orang buat? Apa yang orang Quraisy buat lepas dia bagi Osman balik, apa yang dia orang buat? Dia orang siapa nak tolong? Dia orang buat apa? Saya. Okey, Afla, dia orang buat apa? Afla lagi. Apa muka? Dia orang tanya lah. Okey, Laila, apa yang dia orang buat? Selepas tu perang tak jadi. Perang tak jadi. Okey, kemudian dia orang bagi balik Saidina Osman. Kemudian apa yang orang Quraisy buat?
orang Quraisy tanya kenapa Dia hantar apa? Dia hantar KFC ke? Dia hantar Osman balik. Dia hantar Osman balik. Kemudian dia hantar orang untuk buat apa? Untuk pergi? Untuk pergi tanya. Nak tanya apa? Nak tanya orang Islam datang untuk buat apa? Dalam sekali dia bercakap, kami datang nak buat umrah. Itu je. Itu yang ni. Nanti kita akan belajar apa benda yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah tu. Yang mana perjanjian yang sangat berat sebelah tu kita akan belajar nanti. InsyaAllah tak sempat. Okey anak-anak murid Ustaz. Okey. Dah pukul 11.40. 11.39 kita habis sampai sini. InsyaAllah minggu depan kita akan buat apa yang awak cadangkan tadi. Kalau Ustaz terlupa, awak ingatkan Ustaz. Okey. Okey, sekarang awak boleh pergi rehat, pergi take 5 ke, take 20 ke, take jangan take sleep sudah. Okey dah. Okey. I think that's all from me. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.